A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdina sajami'a wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliya maula amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung perbincangan berkaitan dengan 40 hadis penawar hati. Kalau yang sebelum ni kita masuk kepada hadis yang ke-30, iaitu hadis yang menceritakan bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beribadah di waktu malam. Dalam huraiannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum dari mengerjakan dosa. Seandainya beliau berdosa, maka Allah Taala telah bersedia mengampuni dosa beliau yang terdahulu dan yang terkemudian. Walaupun demikian, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak beristighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Taala. Di dalam sehari semalam, baginda tidak kurang daripada 70 kali beristighfar, dan beliau selalu bangun di waktu malam untuk beribadah dan menghabiskan waktunya dengan munajat di hadapan Allah Ta'ala sehingga bengkak kedua kakinya. Ini adalah suatu teladan kepada umat. Kita yang terlalu banyak berdosa ini semestinya lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak lagi beribadah di waktu malam. Tetapi oleh kerana kelemahan iman yang ada di dalam dada kita, maka kita rasa malas beristighfar dan merasa terlalu berat untuk bangun dari tempat tidur untuk beribadah. Maka kalau kita cuba meraba dada kita dan bertanya kepada diri kita sendiri, dapatlah kita mengukur sejauh mana kekuatan iman yang ada di dalam dada kita. Maka beruntunglah orang yang sedar sebelum ia ditemui oleh kematian, dan berjayalah orang yang bersegera berbuat ibadah sebelum terlambat. Cerita hadis yang ke-30, iaitu banyaknya ataupun hebatnya qiyamul lail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi maksum, tapi Nabi beristighfar 70 kali, tidak kurang daripada 70 kali sehari. Maka kita ni tuan-tuan, amatlah digalakkan untuk kita beristighfar. Sambil-sambil masa kita ada ni, kita istighfar. Bila-bila masa kita susah, bila-bila masa kita senang, bila-bila masa kita teringat, kita istighfar. Kan? Dalam Al-Quran banyak cerita pasal istighfar ni. Antaranya surah Nuh. Bila Nabi Nuh sebut pada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada kaumku, minta ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dia akan menurunkan daripada langit hujan. Wa yumdidukum bi amwal, dan dia akan tambahkan daripada harta, wa banin, daripada anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan dia memberikan kepada kamu kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia memberikan kepada kamu sungai-sungai. Tuan-tuan, maksudnya apa? Maksudnya dengan kita istighfar, Allah Ta'ala akan mudahkan hidup kita. Istighfar ni boleh mudahkan hidup. Tuan-tuan cuba buat, kan? Kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan istighfar, kan? Ada yang mungkin dah lama tak dapat anak, istighfar, kan? Dah lama, maksudnya ada masalah, tuan-tuan istighfar. Tuan-tuan akan dapati masalah tu dapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hadis yang ke-31, malam ni kita masuk hadis yang ke-31. Kita dah sentuh sikit hadis ke-31 ni, iaitu 3 bulan tidak ada yang dimasak. Tak boleh kita banding, tuan-tuan. Tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya jauh kita ni, tuan-tuan. Hadisnya, an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi ya bna ukhti in kunna nanzuru ila al-hilali thumma al-hilali thumma al-hilal
thalathatu ahillati fi syahraini wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Qultu ya khala fama kana yu'ishukum qala al-aswadani tamru wal ma'u illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansari wa kanat lahum manayih wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqiyana. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Urwah, demi Allah, hai anak saudaraku, sesungguhnya pernah kami melihat anak bulan, kemudian melihat pula anak bulan berikutnya, kemudian melihat pula anak bulan berikutnya. 3 kali melihat anak bulan berarti sudah 2 bulan penuh masuk ke 3 bulan. Sedangkan di rumah-rumah, abiyat, rumah-rumah, bukan satu rumah, rumah-rumah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api. Tidak pernah dinyalakan api untuk memasak sesuatu. Saya, yakni Urwah, bertanya, hai mak saudaraku, maka apakah yang menjadi makanan dalam kehidupan keluarga Rasulullah selama itu? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hanyalah 2 benda saja, iaitu buah kurma dan air sejuk. Dan hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang jiran daripada kalangan orang-orang Ansar. Mereka mempunyai beberapa ekor unta yang diperah susunya. Maka dari masa ke masa, yakni kadang-kadang dihantar susu tersebut ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai minuman kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar. 3 bulan tuan-tuan tak ada masak. Kita sehari tak masak. Sehari tak masak pun dah menung. Kita memang kita tak masak sebab apa? Kita beli kat luar. Itu tak aci juga kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, masya-Allah. Kadang-kadang kita rasa malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak boleh nak ikut. Tak boleh nak ikut. Kita bermewah dalam kehidupan kita. Sedang Nabi Muhammad SAW, boleh tak Nabi nak pilih untuk mewah? Nabi ketua negara Madinah. Ketua negara Madinah. Khazanah Madinah tu pada genggaman Nabi. Dalam hadis sebut pasal ketika hujung hayat baginda Nabi Muhammad SAW, bila nak sampai detik kematian Nabi Muhammad SAW, Nabi ada 7 dinar. Bila Nabi dah nak wafat, nak sampai masanya Nabi Muhammad SAW wafat, pada tangan Nabi ada 7 dinar. Sampai Nabi runsing ada 7 dinar ni. Sebab apa? Apa dia nak jawab dengan Allah kalau ada lagi 7 dinar? Lalu selepas dibelanjakan 7 dinar ni, baru Nabi Muhammad SAW lega. Bila ditanya bila malaikat datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kamu diberi pilihan, sama ada kamu nak hidup di dunia ataupun kamu nak bertemu dengan Allah. Nabi kata apa? Rafiqul a'la, teman tertinggi. Nabi tinggalkan dunia ni dalam keadaan Nabi tak ada khazanah, tak ada harta yang nak diwariskan kepada anak-anaknya. 7 dinar je yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW wafat sebagai seorang ketua negara Madinah. Hebat Nabi Muhammad SAW kan? Kita susah nak sebut benda ni, susah kan? Sebab kita tak dapat nak ikut. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak buat? Itulah kita banyakkan puasa kan? Sekali-sekali kita cuba tahan lapar dan sebagainya. Yang paling syahdu tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW tak pernah kenyang lebih 2 kali. Sudah sebut kan? Nabi tak pernah kenyang 2 kali sehari. Tak pernah. Nabi tak pernah kenyang 2 kali sehari. Maksudnya Nabi makan tak kenyang. Paling banyak kenyang sekali sehari je. Selalu makan tak kenyang. Kita makan berapa kali tuan-tuan? Allahu akbar. Lepas ni makan lagi, lepas tu makan lagi, tapi malam ni tak ada makanan. Tak apalah, boleh balik terus. Masya-Allah. Dalam banyak hadis, dalam banyak kitab karangan para ulama cerita pasal berlapar ni tuan-tuan, memang berlapar ni meningkatkan amal dan iman. Kalau selalu kenyang, kenyang ni kenyang ni membawa kepada kemalasan, ngantuk dan sebagainya.
Cuba bayangkan betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga dalam menghadapi kesulitan hidup. 9 buah rumah, semuanya tenang menghadapi keadaan ini kerana mengutamakan negeri akhirat dari dunia. Suatu teladan yang amat tinggi jikalau kita dapat mengikuti beberapa peratus saja, maka itu akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga kita pada hari ini. Di sebahagian rumah tangga sekarang ini, ada isteri yang membuat tuntutan yang bermacam-macam kepada suami. Ini dia tulis tuan-tuan, saya baca je. Minta supaya dibelikan itu dan dibelikan ini. Kalau lambat membelikannya, keperluan suami akan disambut dengan muka masam. Wahai gerangan, di manakah contoh yang diambil oleh perempuan muslimah di hari ini? Mereka tak mahukah mengikuti 10% sahaja dari cara hidup Siti Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain? Dengan itu mereka akan melapangkan waktu bagi suami mereka untuk memperbanyak ibadah dan berbakti di masyarakat dalam usaha menyebarluaskan agama rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Kalau kita cakap macam ni, itu isteri Nabi. Ada je jawabnya. Kan? Kalau kita tak ikut contoh macam mana? Memanglah tuan-tuan, adalah yang bagi pandangan, bagi jawapan, bagi alasan. Itu orang baik. Kemarin ni tak baik sangat. Sebab tak baik lah kena ikut. Kalau dah baik tak ngapa. Kan? Kalau dah rasa macam dah okey tak apa. Tapi sebab kita tak baik, sebab tu kita kena ikut. Dah. Dialah contoh. Kan? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Nabi Muhammad SAW itu, Rasulullah SAW itu contoh teladan yang terbaik untuk kita ikut. Tak mampu kita buat semua, kita buat sikit. Maksudnya berpada-pada. Dah, tak ada tak apa, bukan rezeki, kan? Belum lagi, tak apa, kita boleh usahakan, kan? Tapi sementara nak tunggu ada tu, kita sabar dulu. Hadis ke-32, Nabi SAW bimbang umatnya menjadi mewah. An Amrin bin Auf Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW ba'atha Aba Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ala al-bahraini ya'ti bi jizyatiha faqadima bi malin min al-bahrain fasami'atil ansaru bi qudumi Abi Ubaidah fawafau salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina rahum thumma qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain faqalu ajal ya Rasulullah faqala abshiru wa ammilu ma yasurrukum fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum sitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Muttafaqun alaih. Daripada Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain untuk mengumpulkan jizyah, yakni pajak. Kemudian pada satu malam datanglah ia membawa harta itu dari Bahrain. Kaum Ansar mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah tadi. Lalu banyak di kalangan mereka yang sembahyang subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, beliau terus pulang ke rumah, maka orang ramai menuju ke rumah beliau untuk menemuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu keluar dari rumahnya sambil tersenyum kerana melihat tindakan segelintir sahabatnya ini seraya berkata, barangkali kamu semua mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah malam tadi membawa sesuatu dari Bahrain. Mereka menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, baginda bersabda, bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan mengembirakan kamu. Demi Allah, aku tidak khawatir kalau kamu berdepan dengan kefakiran, tetapi yang sangat aku khawatirkan apabila kamu berdepan dengan kekayaan, iaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kamu akan berebut-rebut seperti mereka dahulu berebut-rebut. Maka akhirnya dunia itu akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih menceritakan tentang kemewahan dunia. Nabi kita SAW tidak khawatir kalau umatnya berdepan dengan kefakiran, tetapi yang sangat dikhawatirkan beliau ialah kalau umatnya berdepan dengan kekayaan. Di dalam keadaan fakir dan kekurangan, banyak orang yang dapat melaksanakan amal ibadah.
kerana tidak banyak gangguan dan perkara yang menyibukkan fikiran. Tetapi di waktu kaya sangat sedikit orang yang sempat mengerjakan amal ibadah, kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Ya, memang kalau semuanya sudah ada, wang ada, kereta ada, alat-alat lain pun ada, semua sudah cukup, maka ketika itulah timbul budaya yang disebutkan dalam pepatah kita, tepuk dada tanya selera. Terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Maka kalau begitu layanan yang diberikan kepada nafsu, tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongnya untuk membuat perkara-perkara maksiat, dan akan mudahlah bagi syaitan menjerumuskannya ke lumpur kemaksiatan dan kedurjanaan. Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Harta kekayaan yang berlebihan boleh digunakan untuk membantu orang lain sebagai amal jariah yang akan didapatkan pahalanya dalam catatan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, ini bukan main-main. Ini adalah contoh teladan yang terbaik yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita. Tapi ada juga hadis yang cerita pasal kefakiran itu juga dekat boleh membawa kepada kekufuran. Bila maksudnya ada orang, tuan-tuan, bila dia sempit, dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Bila dia sempit dan terdesak, dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Berperamai anak-anak muda kita, tuan-tuan, dia jadi murtad sebab apa? Sebab sempit. Menggadaikan maruah, menggadaikan agama, kerana apa? Kerana kesempitan. Tapi tuan-tuan, hadis ini menceritakan tentang kita berpada-pada. Nabi sebut, bergembiralah kamu dengan apa yang kamu dapatkan pada hari ini. Maksudnya Nabi sebut pada sahabat, sebelum Nabi bagi pesanan, Nabi kata bergembiralah kamu dengan apa yang kamu dapat hari ini. Bila sahabat-sahabat berkumpul, berhimpun dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi kata bergembiralah kamu dengan apa yang kamu dapat. Tapi Nabi sebut, demi Allah, aku tak khawatir kalau kamu berada dalam kefakiran, tapi aku khawatir kalau kamu berada dalam kemewahan. Kemewahan itu lebih Nabi Muhammad SAW takuti daripada kefakiran. Tuan-tuan, kita cari dunia kita ni, selalulah ulama-ulama sebut, kalam-kalam orang yang bijaksana, dia kata apa? Dunia dalam genggaman tidak sampai di hati. Dunia dalam genggaman tidak sampai di hati. Dunia ni luas, banyak cara untuk kita dapatkan banyak cara untuk kita dapatkan sumber pendapatan. Rezeki tu bukan pada gaji je. Kalau kita, maksudnya kalau kita tak boleh buat kerja ni, kita boleh buat kerja lain lagi. Banyak lagi kerja yang kita boleh buat, asalkan kita tidak putus asa. Banyak jalan-jalan untuk kita dapatkan rezeki ataupun pendapatan untuk menyara keluarga. Menyara keluarga ni pun wajib. Kadang ada orang dia kata, tak apalah, saya tinggalkan dunia. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan semua. Dengan isteri dia, dengan anak dia, semua dia tinggalkan. Ini pun salah juga, tuan-tuan. Anak dengan isteri itu tanggungjawab. Kita kena cari pendapatan untuk menyara keluarga. Sebagai seorang suami, apa perkara yang wajib disediakan? Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, yang wajib disediakan, yang pertama, kediaman, rumah. Yang kedua, makanan. Makanan ni wajib disediakan oleh suami ataupun ayah, ketua keluarga. Yang ketiga, pakaian. Yang keempat, kenderaan. Kenderaan untuk bergerak. Ini semua. Yang kelima, pendidikan. Ini 5 ni tanggungjawab ayah. Tak boleh ayah, tak boleh kita ni sebagai seorang ketua keluarga, ya Allah, didiklah anakku, ya Allah. Tapi kita tak buat apa-apa. Sekolah kita tak nak sekolahkan. Ya tak? Tak nak bawa, tak nak ajak. Kita kata ini semuanya ujian dunia. Ada yang petik dalam surah At-Taubah, dia kata apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ayat tu kan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya ayah kamu, anak kamu, isteri-isteri kamu, tempat tinggal kamu, perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, lebih kamu cintai daripada dunia, maka nantikanlah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa
wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dia dengar ayat ni tuan-tuan, dia tinggalkan semua. Apa ayat ni cerita? Ayat ni katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini jelas tuan-tuan. Kehidupan kita ni, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, tak boleh lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ayat ini bukan untuk kita menafikan hak-hak ni. Anak kita, ayah kita, semua ada hak atas kita. Isteri kita, saudara kita, perniagaan kita, pekerjaan kita. Oh, mentang-mentang kita kata kita lebih cinta pada Allah, hari ni mentang-mentang kita datang lambat, kita datang tempat kerja, bos tanya, kamu ni kenapa terlambat? Saya lebih cintakan Allah. Hak ni jam tuan-tuan, hak ni jam. Sebab kita bertanggungjawab kepada majikan kita bertanggungjawab kepada pekerjaan kita, perusahaan kita, semua tu kita bertanggungjawab. Oh, tak boleh kita kata, tak boleh kita jadikan dalil. Ni cerita ataupun ayat-ayat ni nak bagi kita imbang dunia kita ni. Carilah kan, dalam perkataan Saidina Ali pun cantik, ish masyita fa innaka mayyitun, hiduplah seperti mana yang kamu nak, tapi ingat kamu akan mati kan. Ataupun buatlah segala amalan seperti kamu hidup 1000 tahun, tapi buatlah amalan untuk dunia seperti hidup 1000 tahun, tapi buatlah amalan untuk akhirat seperti kamu mati esok hari. Ini untuk bagi kita imbang. Jangan sampai kita tinggalkan semua tanggungjawab kita. Nanti Allah Ta'ala akan persoalkan apa yang kita buat pada anak, apa yang kita buat pada isteri. Kita datang masjid, anak-anak tak buat apa-apa kan. Kita selesai, tapi isteri tak tutup aurat misalnya kan. Anak-anak tak diajarkan ilmu agama dan sebagainya. Jadi itu pun sebenarnya adalah tanggungjawab kita. Cuma cerita dekat sini ialah supaya jangan kita sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupakan pada urusan akhirat yang lebih utama. Hadis yang ke-33, waktu yang paling sesuai untuk bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqah a'zamu ajra? Qala anta saddaqa wa anta sahih wa anta sahihun shahisun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza li fulanin wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada waktu itu masih sihat dan sebenarnya engkau bakhil, yakni merasa sayang untuk menyumbangkan harta kerana engkau takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi lebih kaya. Maka janganlah engkau melambat-lambatkan sedekah sehingga apabila roh sampai di kerongkongan. Lalu ketika itu baru engkau berkata untuk si fulan ini sekian, si fulan ini sekian, dan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan berpindah milik kepada orang lain." Nabi sebut pasal apa? Pasal bilakah masa yang paling baik untuk sedekah? Bila kita bakhil. Bila kita kedekut, masa tu yang paling baik untuk kita sedekah. Bila kita sihat, dan jangan sampai tunggu masa kita dah nak meninggal baru nak sedekah. Macam orang selalu buat lah kan, dia wasiatkan, nanti kalau mak dah tak ada, ni bagi kat ni. Ni masa dia dah tak ada, masa dia ada lah buat. Anak dia belum tentu lagi nak buat, apa lagi kalau yang pakai verbal ni. Banyak sangat pertikaian. Kan kita ada kuliah pasal faraid kan, tuan-tuan dah dengar hari tu 5 perkara yang wajib diselesaikan sebelum nak bagi ke yang kelima ni. Yang pertama apa? Yang pertama ialah urusan jenazah. Harta kita ni nanti
Harta kita ni katakanlah tuan-tuan tinggalkan harta 1 juta, dah diterangkan oleh Ustaz Zahir, kan? Kalau ada 1 juta, yang pertama ialah digunakan untuk pengkebumian. Yang kedua, bayar hutang. Yang ketiga, harta sepencarian. Yang keempat, wasiat. Yang keempat baru wasiat. Dah selesai ini, kalau tak ada hutang apa semua, baru pergi kepada wasiat. Itu pun tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta yang tinggal. Kalau 1 juta dah habis, hilang kat sini, dah tinggal 300,000 je misalnya. Jadi jumlah yang boleh diwasiatkan ataupun diwakafkan daripada harta kita, yang boleh diuruskan oleh anak-anak kita, itu pun kalau dia nak buat 100,000 je tuan-tuan nilainya. Tak boleh lebih daripada 100,000, tak boleh lebih daripada 1/3 jumlah harta yang tinggalkan. Lebih tu baru buat faraid. Jadi bila yang patutnya kita kena sedekah? Siap-siap tuan-tuan, siap-siap. Tuan-tuan nak bagi wakaf, tuan-tuan buat siap-siap. Buat siap-siap, kan? Itu lebih baik. Kalau boleh biarlah kita mati dalam keadaan kita tidak meninggalkan apa-apa harta. Macam mana mati tak meninggalkan harta? Bukan maksud tak mencari. Siap-siap kita agihkan supaya tak jadi pertikaian, kan? Masalahnya kita takut. Dah lah tak tahu bila nak mati. Selagi dia menjual rumah masih kita hidup jenuh, kan? Tuan-tuan, kat sinilah sebenarnya nak menyelesaikan semua masalah, bukan matematik. Bukan kira-kira nak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan agama. Kita boleh selesaikan masalah dengan agama. Sebab tu anak-anak kita didik, jangan matematik dulu, agama dulu. Kalau kita didik agama, selesai. Kalau kita didik matematik dulu, pandai kira. Pandai kira saja. Nanti kira-kira tu digunakan ke atas kita. Tapi kalau kita gunakan agama, tuan-tuan, ada satu contoh tuan-tuan, bukan contoh, bukan rekaan ni, betul-betul. Ada 2 beradik. Seorang abang, seorang adik perempuan. 2 je tinggal waris. Yang lain tak ada. Adik-beradik belah sana apa semua tak ada. Tinggal dia 2 je. Maksudnya dah tak ada yang keluarga lain, tinggal 2 je. Jadi bila diwariskan harta, katakanlah ada 900,000, abang patut dapat 600,000, adik patut dapat 300,000. Ni contoh. Jumlah dia saya tak ingat. Abang patut dapat 600,000, adik patut dapat 300,000. Sebab abang 2/3, adik 1/3. Jadi bagi. Lepas dah bagi tuan-tuan, adik bagi semua pada abang dia. Boleh nak bagi, tapi kita buat dulu, kira dulu. Lepas tu adik tu bagi semua pada abang dia. Sebab apa? Sebab dia kata, abang, selama mak kita tak sihat, ayah kita tak ada, maksudnya macam tu lah kehidupan dia orang, abang dia yang belajarkan dia, tanggung sekolah dia, masukkan dia universiti, tanggung kahwin dia, maksudnya bantu dia ni. Jadi abang layak ambil semua harta. Masya Allah tuan-tuan, ini nak dapat ni macam ni susah. Selalunya berkira sampai sekupang pun berkira, kan? Buat benda-benda yang tak logik ataupun sebut pasal perkara yang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan kena dengan agama yang boleh menyelamatkan kita. Jadi pengajaran dia pertama, kalau ada harta siap-siap wakaf. Kalau ada anak, ajar agama, didik dia agama, hantar dia ke sekolah agama, kan? Agama boleh selamatkan kita, kan? Yang lain-lain tak boleh selamat. Ada orang pandai matematik, pandai saja. Ada orang pandai IT, pandai saja. Tapi IT, matematik tak boleh nak menyelamatkan orang ni. Kalau dia tak ada agama, dia akan gunakan matematik dan dia gunakan IT tu untuk benda-benda yang bukan-bukan. Macam kita sebut baru ni, kan? Orang gunakan IT ni untuk sesatkan orang lain, dan orang gunakan IT untuk keuntungan berlipat ganda dalam sekelip mata je, tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, antara posting-posting yang paling banyak mendapat klik, dia ni bila boleh buat internet, kan, dia nakkan orang datang ke laman dia kena buat sesuatu supaya orang pergi kat tempat dia. Yang paling banyak tuan-tuan, orang like, orang klik, orang pergi, ialah perkara yang berkaitan dengan pornografi. Paling banyak tuan-tuan, pornografi. Bukan juta, bilion tuan-tuan. Buat video klip, buat benda pelik-pelik.
pramugari melampau apa benda tak kan. Itu yang dulu-dulu tu kan. Buat je tajuk macam tu, dalam tak ada apa pun, buat je tajuk macam tu, semua orang klik. Ini orang yang tak ada tanggungjawab tuan-tuan. Dia pandai, tapi pandai saja, tak ada agama kan. Memang boleh dapat duit. Kalau kita cerita macam ni, nanti kalau tuan-tuan buat, saya tak tanggungjawab. Jangan tak buat macam dia, macam Masjid Bandayu, kliknya sikit je. Tapi ini pahala kita, inilah jariah kita kan. Tahan ini sumbangan kita, walaupun 5 orang, walaupun 10 orang yang tengok, ini sumbangan kita tuan-tuan. Tapi benda yang maksiat ni tuan-tuan, kita tak sanggup menanggungnya. Benda yang maksiat ni, kalau 1 juta orang, macam mana kita nak cari 1 juta orang nak minta maaf? Jangan kita forward. Berhati-hati bila forward ni. Gambar yang lucah, gambar yang tak senonoh, jangan forward. Kalau kita forward, kita kata ambil teladan, padahal yang kita tunjuk tu yang muka aurat, yang tak sepatutnya kita tunjukkan. Semua orang yang tengok tu kita dapat dosa kering. Bukan pahala je kering, dosa kering pun ada. Sebab tu jangan kita forward, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Jadi saya kira sekadar itulah tuan-tuan. Hari ini banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW ingatkan pada kita supaya kita jangan terlalu mengejar dunia ni. Kalau kita yang sikit yang ada pada kita ni lebih baik supaya kita dapat mengawalnya. Kalau tuan-tuan pernah tengok, ada satu hadis cerita tentang seorang sahabat yang kononnya tidak membayar zakat. Saya dah semak hadis ni, sebenarnya hadis ni tak boleh dipanjangkan. Tapi disebut antara perkataan yang cantik dekat situ ialah sedikit yang kita mampu lebih baik daripada yang banyak kita tak mampu. Kadang-kadang kita fikir, kita menung, kenapa lah aku dapat sikit je. Kadang-kadang sebenarnya sikit tu sebab sikit tu yang mampu dan baik untuk kita. Yang banyak takut kita tak mampu, takut kita lupa diri. Berapa ramai orang yang kaya sombong kan. Tuan-tuan semua kaya-kaya, alhamdulillah, baik, ada sempat masa datang ke masjid. Tapi ada ramai lagi orang kaya-kaya lain tak sempat datang ke masjid kan. Tuan-tuan kira contoh yang baik lah. Maksudnya kaya dan sempat datang ke masjid. Yang miskin, yang biasa-biasa, yang marhain macam saya ni kan, macam kita ni yang marhain, kebanyakan yang marhain dapat datang ke masjid. Ini adalah anugerah yang hebat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Biarlah kita ada sedikit tapi cukup, ataupun yang sedikit ni dapat kita tanggung daripada banyak yang kita tak tertanggung. Saya pun risau tuan-tuan kan. Kadang-kadang yelah, duit banyak nak buat apa ke tak? Kita takut kita jadi sombong seperti mana orang lain, orang-orang yang sombong lah kan maksudnya. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Tuan-tuan, pagi esok kita ada seharian insya-Allah mula, tapi seharian pun subuh dan maghrib je. Lepas subuh kita ada majlis zikir dan berselawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Zulkifli, Imam Zulkifli, dan ada sarapan daripada tu. Esok makan 2 kali tuan-tuan. Lepas subuh ada majlis selawat dan diikuti dengan sarapan, dan pada selepas solat maghrib kita ada kuliah ataupun ceramah perdana Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Syakirin bin Husin. Tuan-tuan, kita ramai-ramai datang, kita penuhkan masjid. Dah lama kita tak penuhkan masjid dalam program-program ceramah kita. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita panjang-panjangkan makluman ini kepada semua insyaAllah. Dan seperti mana yang dimaklumkan, subuh telah mula dibuka oleh jemaah muslimat. Subuh telah mula dibuka oleh kepada jemaah muslimat. Ikut SOP lah. Jadi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin.